Okey, baik murid-murid. Pada sesi pembelajaran kita yang lalu, kita dah belajar beberapa jenis golongan kata ataupun aspek dalam tahta bahasa. Kita dah belajar kata, kata nafi, dah belajar macam-macam jenis lagi kata lah. Hari ni kita akan belajar mengenai kata bilangan. Okey, kita akan belajar mengenai kata bilangan dan kamu akan cuba saya fahamkan mengenai fungsi-fungsi bagi setiap kata bilangan. Sebab kata bilangan ni ada banyak. Untuk tahun 3, kamu belajar 6 jenis kata bilangan. Okey, ada 6 jenis kata bilangan untuk murid tahun 3. Dan setiap kata bilangan tu ada fungsi-fungsi yang tersendiri. Jadi hari ni kamu cuba untuk faham dan belajar setiap fungsi bagi 6 kata bilangan ini. Okey, selepas kita belajar mengenai kata bilangan, saya akan bagi kamu kuis dalam 15 soalan untuk kita jawab dan bincang bersama. Okey, selepas kita jawab kuis dan kita akan siapkan kerja di buku aktiviti muka surat 76. Okey? Adakah bersetuju dengan saya punya cadangan hari ni? Sesuai tak aktiviti ni? Sesuai. Okey, jadi saya mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, ini adalah peraturan kita. Seperti biasa, kamu kena pastikan mikrofon kamu dalam keadaan mute ataupun senyap. Okey, kalau ada pertanyaan boleh buka. Kalau yang tak ada mikrofon boleh tulis dekat ruangan chat. Okey, kalau yang buka kamera pastikan pakaian kamu sopan sebab video ini adalah video rakaman. Dan kawan-kawan kamu yang lain yang tak datang kelas saya hari ni boleh lihat semula video rakaman ni lah. Okey, lepas tu cari ruang yang sesuai, senyap dan bebas daripada sebarang gangguan. Kadang-kadang tu saya tengok dekat kamera ada kucing melompat. Okey, lepas tu sentiasa fokus sepanjang sesi pembelajaran dan pengajaran saya jalankan ni. Okey, lepas tu mengamalkan nilai hormat menghormati. Kalau kamu tak setuju dengan jawapan kamu, jangan hina dia ataupun jangan marah dia. Dia punya jawapan itu adalah idea dia. Kalau kamu ada cadangan jawapan yang lebih baik, kamu boleh cakap dekat saya. Tak payah nak menghina dia. Okey, lepas tu tidak dibenarkan menaik perkataan yang kurang sopan di ruangan chat. Kamu boleh gunakan ruangan chat untuk bertanya soalan. Dan unmute mikrofon jika perlu sahaja. Maksudnya kamu boleh buka mikrofon jika perlu sahaja. Kalau tak nanti dengar bunyi adik kamu menangis dan minta susu, dengar bunyi kucing mengiau, semua masuk nanti. Nanti kawan-kawan kamu yang lain akan rasa terganggu, tak boleh fokus dengan apa yang saya nak cakapkan dekat sini lah. Okey. Yang pertama sekali, apa itu kata bilangan? Okey. Dalam buku Bahasa Melayu tahun 3 dia ada tuliskan tetapi tidak lengkap ataupun tidak secara menyeluruh. Mungkin untuk murid tahun 3 dia susah nak faham. Tapi tak apa, saya keluarkan dan saya tulis besar-besar untuk kamu baca. Okey, kata bilangan bermaksud perkataan yang digunakan untuk menentukan jumlah. Okey, perkataan yang digunakan untuk menentukan jumlah. Okey, ini secara umum. Sekejap lagi ada lagi. Setiap kata bilangan ni ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Kalau siapa-siapa ada buku nota kecil nak tulis, boleh. Tapi saya akan buat secara laju lah. Sebab slide ni nanti saya akan bagi dalam Google Classroom. Kamu boleh semak Google Classroom kamu. Dalam tu saya akan bagi slide ni. Kamu boleh baca banyak kali. Okey. Hari ni kita belajar 6 jenis kata bilangan. Okey, hari ni kita akan belajar 6 jenis kata bilangan. Okey, kata bilangan yang pertama iaitu kata bilangan tentu. Okey, yang pertama ialah kata bilangan tentu. Yang kedua iaitu kata bilangan tidak tentu. Okey, kata bilangan tidak tentu. Yang ketiga adalah kata bilangan himpunan. Yang ketiga ialah kata bilangan himpunan. Yang keempat, kata bilangan pecahan. Okey. Yang kelima, kata bilangan
pisahan. Yang kelima adalah kata bilangan pisahan. Dan yang terakhir sekali yang keenam, iaitu kata bilangan tingkat. Okey. Siapa nak salin pastikan kamu cepat sikit. Kalau tak salin pun tak apa, saya bagi slide kejap lagi dalam Google Classroom. Kamu boleh download. Boleh baca banyak kali. Nak tulis. Okey, kejap saya nampak dia lagi tengah menulis. Okey, jadi saya akan teruskan dengan kata bilangan yang pertama, iaitu kata bilangan tentu. Okey. Apa itu kata bilangan tentu? Okey, kata bilangan tentu bermaksud kata bilangan yang menunjukkan jumlah yang tepat. Dia menunjukkan jumlah yang tepat. Okey. Sebagai contoh, ada 1, 2, 3, 10, 13, 1000 dan sebagainya. Dia menunjukkan bilangan yang tepat. Maksudnya kamu boleh kira contoh ayat ataupun sekejap. Lepas tu kata bilangan tentu boleh digunakan dengan penjodoh bilangan. 1 ekor ayam. Ekor itu penjodoh bilangan. Okey. Sebiji limau. Se tu 1. 2 biji limau. 2 itu adalah kata bilangan tentu. Biji itu adalah penjodoh bilangan. Sekarang boleh faham? Senang je. Okey, contoh ayat yang saya dapat. Terdapat 2 buah kereta berwarna merah di rumah Pak Ali. Okey, kalau kamu lihat dekat slide saya ni, sekejap saya tuliskan sikit. Okey, 2 ini berwarna merah sebab ini adalah kata bilangan tentu. Okey, kata bilangan tentu. Siapa tahu yang warna biru ni apa? Penjodoh bilangan. Apa dia? Adjektif jodoh bilangan. Jodoh kamu? Penjodoh bilangan. Ya, penjodoh bilangan. Okey, saya tulis short form sebab nak tulis saya tak ada pen untuk tulis. Okey. Yang berwarna merah ini ialah kata bilangan tentu. Yang berwarna biru ini adalah penjodoh bilangan. Okey, sebab dia kata bilangan tentu boleh digunakan dengan penjodoh bilangan. Nampak? Okey. Boleh faham? Okey. Saya akan pergi ke paparan yang seterusnya. Okey, kita akan cuba membina ayat dengan kata bilangan tentu. Gambar yang pertama, saya akan bagi gambar rambutan. Apakah keadaan rambutan ini? Siapa tahu? Apa keadaan rambutan ini? Diikat. Okey, diikat. Okey, apa penjodoh bilangan yang sesuai kita gunakan dengan rambutan ini? Siapa tahu kata penjodoh bilangan yang sesuai kita gunakan dengan buah rambutan ni? Seikat rambutan. Ya, seikat rambutan. Jadi, cuba bina ayat dengan seikat rambutan. Ayah beli seikat rambutan di pasar malam. Okey, terima kasih Evangeline. Saya terima jawapan kamu. Ada lagi cadangan jawapan yang lain? Mak membeli seikat rambutan di gerai. Okey, terima kasih. Ada lagi? Iza nak cuba bagi bina ayat? Harga seikat rambutan ialah RM10. Okey, terima kasih. Akilah, nak cuba? Tak nak cuba? Okey.
Saya terima semua jawapan kamu dan ini adalah cadangan jawapan daripada saya. Ibu membeli seikat buah rambutan. Okey, kenapa dia seikat? Kenapa dia seikat? Sebab dalam gambar ini ada satu ikat sahaja. Kalau rambutan ni ada 2-3 gambar, ada 2-3 ikat, bermaksud kita tukar se ni jadi 2, jadi 3. Faham tak? Kita ikat Ikut rambutan. kuantiti yang ada pada gambar. Okey. Seikat ini adalah kata bilangan tentu dan buah ini adalah apa dia? Salah. Okey, betul lah buah Buah. ikat ini adalah penjodoh bilangan, sorry. Penjodoh bilangan ni adalah ikat. Buah ni bukan. Boleh faham? Okey, saya ada gambar yang kedua. Anggur pula. Oi, pagi-pagi makan rambutan dengan anggur. Apa penjodoh bilangan yang sesuai untuk anggur? Siapa tahu? Penjodoh bilangan untuk anggur. Ada tak? Biji. Biji tak sesuai. Kamu tengok keadaan gambar tu. Dia macam digantung. Dia macam digantung. Ya, Annabelle, apa dia? Gugus. Gugus. Segugus. Okey. Annabelle kata gugus. Dalili kata pun gugus. Tapi ada berapa? Segugus. Ada berapa? Gugus. Ada 3 gugus anggur. Jadi cuba bina ayat dengan 3 gugus anggur. Ayah membeli 3 gugus anggur. Ya, saya terima jawapan Ratu. Terima kasih. Dalili, cuba bina ayat Dalili. Abang saya pergi ke kedai membeli segugus anggur. Dalili, tengok gambar ada berapa gugus? 3 gugus anggur. Macam tu. Kena tengok gambar. Kalau dia bagi gambar, kena bagi jawapan berdasarkan gambar. Macam tu cara nak jawab soalan macam ni, tahu. Meru, cuba bina ayat Meru. Kakak menanam 3 gugus anggur. Okey, tapi saya tak pernah tengok lagi orang tanam gugus. Orang tanam anggur daripada biji dia. Cik Evangeline, silakan. Nenek saya suka makan 3 gugus anggur sehari. Ui, banyaknya nenek kamu makan. Sekali makan 3 gugus. Okey, saya terima. Terima kasih. Okey, Nur Farah Sofia, silakan. Ikut saya. Kedai itu menjual 3 gugus anggur. Okey, terima kasih. Ya, silakan Iza. Saya dan kakak makan buah tiga gugur anggur yang manis. Okey, 3 gugus, bukan 3 gugur. Okey, terima kasih. Nur Erina Damia, silakan. Kakak mengutip 3 gugus anggur. Okey, kakak mengutip 3 gugus anggur. Boleh. Okey, Jadrina, silakan. Di atas meja terdapat 3 gugus anggur. Okey, terima kasih. Di atas meja terdapat 3 gugus anggur. Siapa lagi? Sofia Edina, silakan. Ibu membeli 3 gugus anggur di kedai. Okey, terima kasih. Ada lagi? Okey, Aliza. Aliza, kamu type. Cuba type dalam ruangan chat, Aliza. Kamu tak ada mic. Kita tengok Aliza tulis apa. Okey, saya membeli 3 gugus
anggur. Okey, terima kasih Aliza. Okey, saya terima jawapan kamu. Okey, ini adalah cadangan jawapan daripada saya. Abang membeli 3 gugus buah anggur. Okey, yang mana satu kata bilangan tentu? Tiga. Tiga. Ya, 3 ini adalah kata bilangan tentu. Gugus ni apa? Tiga bilangan. Ya, gugus ini merupakan penjodoh bilangan. Okey, kita dah selesai bahagian kata bilangan tentu. Kita akan berpindah ke yang bahagian seterusnya iaitu kata bilangan tidak tentu. Apa yang dimaksudkan dengan kata bilangan tidak tentu? Okey. Kata bilangan tidak tentu menunjukkan bilangan yang tidak tepat ataupun belum pasti. Kita tak pasti lagi berapa bilangan dia. Contohnya kalau kamu jalan-jalan dekat tepi padang ternampak lembu yang sangat banyak dan kamu tak sempat nak kira ataupun tak pasti. Kalau kamu kira pun belum tentu dapat jawapan yang betul. Jadi inilah gunanya kata bilangan tidak tentu. Okey, itu untuk situasi lembu di padang. Kalau ketika murid di Dewan Perhimpunan, kamu tak sempat nak kira murid ada ramai betul, itulah gunanya kata bilangan tidak tentu. Okey, contoh untuk kata bilangan tidak tentu. Beberapa, parah, semua, banyak, ramai, pelbagai, sekalian, sesetengah dan banyak lagi. Ini adalah contoh bagi kata bilangan tidak tentu. Okey, contoh ayat. Semua murid diminta berkumpul di Dewan Harmoni. Sebab dia tak boleh nak sebut nama murid sorang-sorang. Kalau ada 1,000 orang murid, takkan saya nak sebut nama sorang-sorang. Jadi nak mudahkan kerja, guna je kata bilangan tidak tentu iaitu semua murid diminta berkumpul di Dewan Harmoni. Ya, Aliza nak tanya apa? Tulis dalam chat. Okey. Aliza tulis dulu cepat, Aliza. Sebab kita nak pergi ke bahagian seterusnya. Okey. Aliza tulis apa? Okey, terima kasih. Bahagian seterusnya iaitu kita akan mengenal pasti kata bilangan tidak tentu dalam sebuah ataupun dalam sepotong ayat. Okey. Boleh bacakan saya, Farah Sofia, bacakan saya ayat ni. Setengah penduduk di sini merupakan petani sepenuh masa. Okey, terima kasih. Okey, sekarang siapa nak cuba bagi tahu saya mana satu kata bilangan tidak tentu? Setengah. Saya. Setengah. Okey, maksudnya kamu dah faham. Okey, kata bilangan tidak tentu yang ada dalam ni adalah sesetengah. Sebab dia tak boleh nak kira. Dia tak tahu berapa orang yang menjadi petani sepenuh masa. Okey? Boleh faham? Okey, ayat yang kedua. Silakan kamu baca, Iza. Hadiri semua diminta bertenang. Okey, terima kasih. Annabelle, mana satu kata bilangan tidak tentu? Semua. Okey, Annabelle kata semua. Okey, Evangeline, mana satu kata bilangan tidak tentu? Semua. Semua juga ke? Betul ke tu?
Okey, Sofia, mana satu? Semua. Hadiri. Oh, Ratu kata hadirin. Oh, saya salah eja ni. Hadirin ni. Sepatut ada N. Semua. Betul? Betul. Okey, kita tengok dekat sini. Ada yang jawab hadirin, ada yang jawab semua. Tapi sebenarnya kata bilangan tidak tentu adalah semua. Okey, ini adalah kata bilangan tidak tentu. Okey, perkataan semua. Ayat yang ketiga. Okay, silakan baca Meru. Aminah menjamu kami dengan pelbagai juadah istimewa. Okey, sekarang ini cuba carikan saya mana satu kata bilangan tidak tentu. Oh, Kami. Aliza kata pelbagai. Okey, lagi? Pelbagai. Pelbagai. Okey. Majoriti daripada kamu kata pelbagai. Okey, ini merupakan kata bilangan tidak tentu. Sebab dia tak sempat nak kira. Aminah ni masak berapa banyak lauk. Okey, dia kata pelbagai je. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke kata bilangan yang ketiga, iaitu kata bilangan himpunan. Okey. Kata bilangan himpunan menunjukkan bilangan tertentu secara himpunan. Dia kumpulkan. Himpun tu maksudnya kumpulkan. Okey, contoh ataupun dianya boleh digunakan dengan penjodoh bilangan. Kata bilangan himpunan dan kata bilangan tentu boleh digunakan dengan penjodoh bilangan. Okey, contoh, kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, bertahun-tahun dan banyak lagi. Dia himpunkan dan kita boleh kira. Dan kita boleh gunakan bersama dengan penjodoh bilangan sekiranya sesuai. Okey. Contoh ayat. Bandaraya Melaka dihiasi beribu-ribu buah lampu yang sangat cantik. Yang mana satu kata bilangan himpunan? Beribu-ribu. 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 Okey, terima kasih. Yang kata bilangan himpunan sini adalah beribu-ribu. Mana satu penjodoh bilangan? Buah lampu. Buah lampu. Ya, buah ini merupakan penjodoh bilangan untuk lampu. Ini adalah kata bilangan himpunan. Okey? Okey, kita tengok ayat dia. Kita akan kenal pasti kata bilangan himpunan bagi setiap ayat ini. Ayat yang pertama, pokok ini dianggarkan berusia beribu-ribu tahun. Okey, oh ada Firas. Firas, carikan saya. Mana satu kata bilangan himpunan? Buka mic dulu. Beribu-ribu. Okey, terima kasih Firas. Jadrina, betul ke? Beribu-ribu tu kata bilangan himpunan? Betul. Okey. Betul, beribu-ribu ini merupakan kata bilangan himpunan. Okey. Ayat yang kedua. Silakan baca Nur Elina Damia. Kedua-dua orang petani itu merupakan bekas pramugara. Okey, terima kasih. Saya nak dengar suara Dania. Dania, carikan saya mana satu kata bilangan himpunan. Mana Dania? Tadi ada tadi. Carikan saya Dania kata bilangan himpunan untuk ayat yang kedua ni. Yang ini mana satu? Jumpa tak? Tak jumpa. Okey, Evangeline. Carikan saya Evangeline mana satu? Kedua-dua.
Okey, Evangeline kata kedua-dua. Akilah yang mana satu? Betul ke tu? Betul. Akilah kata betul. Okey, Annabelle betul ke? Kedua-dua tu kata bilangan himpunan. Betul. Okey, Sofia Idina betul ke? Betul. Okey, jadi Farah Sofia pun betul. Betul. Ya, kedua-dua ini merupakan kata bilangan himpunan. Mana satu penjodoh bilangan? Petani. Petani. Orang. Orang. Negara. Orang. Orang. Okey, penjodoh bilangan dia kat sini adalah orang. Okey. Sebab petani ini merujuk kepada manusia. Manusia penjodoh bilangan dia adalah orang. Boleh faham? Pramugara ni apa? Yang kerja dekat hotel tu ke? Kapal Habis tu, terbang. dia kerja dekat kapal terbang? Mami saya cikgu. Oh, dia kerja bawa kapal terbang ke? Dia bawa kapal terbang? Betul ke? Bukan. Bukan. Dia yang entertain kamu ataupun dia layan kamu dalam kapal terbang tu. Itu adalah pramugara. Pramugara ni laki ke perempuan? Perempuan. Lelaki. Pramugara ni untuk lelaki. Kalau perempuan? Pramugari. Kalau perempuan, pramugari. Kalau lelaki, pramugara. Okey, boleh faham Okey, yang ketiga. Bacakan saya. Siapa saya nak suruh baca lagi ni? Farah Sofia, silakan. Bandar Raya Ipoh dikelilingi oleh beratus-ratus buah gua batu kapur. Okey, terima kasih Nur Farah Sofia. Okey, sekarang saya nak minta Kasih. Kasih ada tak dalam ni Kasih? Carikan saya dalam ayat yang ketiga ni mana satu kata bilangan himpunan? Mana Kasih? Tadi saya nampak dia masuk tadi. Ini ada nama Kasih ni. Mana satu Kasih? Ni. Mana satu kata bilangan himpunan dalam ayat yang ketiga? Beratus-ratus. Beratus-ratus. Okey, Kasih kata beratus-ratus. Okey, betul. Ini adalah kata bilangan himpunan. Okey, siapa nak carikan saya penjodoh bilangan? Mana satu? Senang aja. Biasanya penjodoh bilangan tu ada dekat belakang ni. Buah. Ini adalah penjodoh bilangan. Okey. Kita pergi ke yang keempat, iaitu kata bilangan pecahan. Okey, kata bilangan pecahan menunjukkan bilangan dalam bentuk pecahan. Kamu nanti dalam matematik ada belajar pecahan. Kamu belajar dalam bahasa Inggeris kan? Pecahan dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai fraction. Okey. Contoh, separuh, setengah, suku, 1/2 dan ada banyak lagi 1/4, 1/5, 2/5. Itu adalah pecahan. Okey? Okey. Contoh ayat. Adik Haziq boleh menghabiskan separuh buah limau bali ini. Penjodoh apa tu kata bilangan pecahan dekat sini adalah separuh. Dia ada sebiji buah limau, adik Haziq ni makan separuh. Okey, separuh ni dia dah makan. Itulah maksud separuh. Okey? Kita pergi kepada bina ayat. Saya bagi gambar yang pertama. Gambar pizza. Weh, pagi-pagi dah keluar gambar pizza. Okey, Sofia Edina bina ayat berdasarkan gambar pizza. Kakak saya makan separuh pizza. Okey, kakak saya makan separuh pizza. Okey, silakan Farah Sofia. Pizza itu
tinggalkan separuh sahaja. Okey, pizza itu ditinggalkan separuh sahaja. Okey, silakan Annabelle. Ali makan separuh pizza. Ali makan separuh pizza. Ada lagi Evangeline, silakan. 3 orang itu di meja itu pada makan separuh pizza. Okey, terima kasih Evangeline. Syarvani, silakan. Cikgu saya. Syarvani angkat tangan. Sekejap, Syarvani angkat tangan tadi. Saya membeli pizza. Abang saya membeli pizza. Okey, terima kasih. Firas, silakan. Saya makan separuh pizza. Saya makan separuh pizza. Okey, sekarang terima kasih atas kamu punya cadangan jawapan. Saya. Okey. Siapa lagi tu? Saya. Okey, Meru, silakan. Saya suka makan seluruh pizza. Seluruh pizza. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah cadangan jawapan daripada saya. Separuh pizza ini telah dimakan oleh Azri. Kalau kamu lihat gambar, sebenarnya ada lagi separuh pizza dekat sini. Tapi Azri dah makan separuh. Okey. Lain kali kalau dia bagi gambar, kamu mesti jawab soalan berdasarkan gambar. Sebab itulah dia bagi soalan berdasarkan gambar. Kamu kena bina ayat berdasarkan gambar. Dia nak bantu kamu bina ayat, nak bagi kamu idea. Okey, mana satu kata bilangan pecahan? Separuh. Ya, separuh ini adalah kata bilangan pecahan. Okey. Gambar kedua, saya ada gambar kek. Oi, Cikgu Arif lepas pizza kek pula. Okey, cuba bina ayat berdasarkan kek. Kek ni sebenarnya ada 4 bahagian tapi telah diambil satu bahagian. 1/4. Cuba bina ayat dengan 1/4 kek. Mak saya membuat kek. Mak saya membuat. Lalu abang saya memakan satu. Okey, terima kasih. Ada lagi siapa nak cuba buka mic? Saya. Silakan. Syarvani. Abang saya membeli kek ke kedai. Okey, tapi mana 1/4 dia Syarvani? Perkataan 1/4 ada tak? Siapa nak cuba lagi? Saya. Silakan Akila. 1/4 potong kek telah dimakan oleh Ali. Okey, terima kasih. Ada lagi siapa nak cuba? Silakan Dania. Saya makan Itu saya. Okey, terima kasih Dania. Saya telah memakan 1/4 kek. Ya, silakan Iza. Ibu memotong 1/4 kek untuk dimakan oleh saya. Okey, terima kasih Iza. Ya, silakan Dalili. Kakak saya membeli kek dan dia lalu memakan separuh kek itu. Oh, separuh. Okey, terima kasih. Ada lagi? Tak ada? Okey, saya nak bagi cadangan jawapan daripada diri saya sendiri. Okey, 1/4 kek ini telah dimakan oleh adik. 1/4 ini merupakan kata bilangan pecahan. Kan senang. Ini siap nak bagi tahu siapa beli kek. Tak payah. Tengok gambar, bahagian apa yang telah diambil. Kamu kira keseluruhan bahagian ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tapi bahagian keempat ni dah dimakan ataupun telah diambil. Jadi cuba bina bayat dengan 1/4. Macam tu cara nak jawab soalan berdasarkan gambar. Okey, kita pergi kepada yang kelima, kata bilangan pisahan.
Okey, kata bilangan pisahan menunjukkan sifat yang dipisahkan. Okey, menunjukkan sifat yang dipisahkan. Contoh, masing-masing, tiap-tiap dan setiap. Ini contoh daripada saya. Contoh ayat, setiap orang murid perlu memakai uniform yang lengkap untuk ke sekolah. Setiap orang murid, nampak tak setiap dekat sini? Lepas tu ada penjodoh bilangan pula, orang. Okey, dia mengasingkan setiap orang murid. Okey. Boleh faham? Okey. Contoh ataupun kita cuba kenal pasti kata bilangan pisahan berdasarkan ayat. Ayat yang pertama, silakan baca. Saya nak dengar suara dia. Baca dia. Semua murid sila duduk di tempat masing-masing. Okey, terima kasih dia. Okey. Kejap saya nak tengok nama siapa ada lagi. Aimi ada tapi Aimi senyap je Aimi Okey, Aimi carikan saya kata bilangan pisahan. Masing-masing. Masing-masing. Okey. Aimi kata masing-masing. Ada lagi tak cadangan jawapan yang lain? Tak ada? Okey. Masing-masing. Masing-masing. Okey. Masing-masing. Masing. Okey, terima kasih. Jawapan Aimi tadi tu betul. Kata bilangan pisahan dalam ayat yang pertama ini adalah masing-masing. Okey, terima kasih Aimi. Yang kedua, tiap-tiap hari Ahmad, Raju dan Chong pergi ke sekolah dengan menaiki bas. Okey. Siapa saya nak suruh ni? Carikan saya dia punya kata bilangan pisahan. Okey, Iza silakan. Tiap-tiap. Iza kata tiap-tiap. Ada lagi tak? Tiap. Adila pun kata tiap-tiap. Okey lagi? Okey, cuba saya dah bagi dalam contoh tadi. Kalau kamu baca atau kamu fokus, kamu dapat apa yang saya sampaikan tadi. Kata bilangan pisahan dekat ayat yang kedua iaitu adalah tiap-tiap hari Ahmad, Raju dan Chong pergi ke sekolah dengan menaiki bas. Okey, kita akan pergi ke kata bilangan yang seterusnya. Sekejap. Kata bilangan tingkat. Yang keenam iaitu kata bilangan tingkat. Okey, kata bilangan tingkat menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah. Dia ada urutan je. Selepas nombor 1, 2. Lepas nombor 2, 3. Contoh Contoh, pertama, kedua, ketiga, ke-10 dan sebagainya. Ini saya salah eja lagi ni. Ni sepatutnya huruf A. Okey. Ini contoh dia. Pertama, kedua, ketiga, ke-10 dan banyak lagi. Ke-100, ke-1000, ke-1,000,000. Dia boleh kira. Tapi dia ada urutan. Faham? Bukan urut yang kecil-kecil badan tu. Pertama je ada per. Lepas tu dia sambung dengan ke cikgu. Tak semestinya. Tak semestinya. Dia adalah contoh. Okey? Contoh ayat. Kak Limah mendapat tempat pertama dalam acara lumba lari 100 meter. Pertama ini adalah kata bilangan tingkat. Okey. Pertama ini adalah kata bilangan tingkat. Okey. Okey, kita pergi ke bahagian seterusnya. Kita akan mengenal pasti kata bilangan tingkat dalam setiap ayat. Ayat yang pertama, silakan baca Annabelle. Aimi merupakan lagi sekali tengok. yang kedua. Aiman merupakan anak yang kedua daripada 7 orang adik-beradik. Adik-beradiknya. Okey, terima kasih Annabelle. Evangeline, carikan saya kata bilangan tingkat dia mana satu? Adik-beradiknya.
Adik-beradiknya. Okey, terima kasih. Kedua. Iza, silakan. Kedua. Kedua. Ah, sabar-sabar nak jawab. Okey, kata bilangan dekat dalam ni adalah kedua. Okey. Ayat yang kedua. Silakan saya nak suruh Syarvani. Syarvani bacakan saya ayat yang kedua ini. Ada tak Syarvani? Pasukan bola Sepak sepak Malaysia Malaysia mendapat tempat ke-100 Okey, lagi? dalam perlawanan kelayakan Kelayakan Piala Dunia. kelayakan Piala. Piala Dunia. Okey, terima kasih. Okey, saya nampak tadi yang mula-mula angkat tangan. Firas, mana satu kata bilangan tingkat? Ke-100. Okey, ke-100. Lagi betul ke tu? Ke-100? Betul. Betul. 100. Okey, jawapan Firas tadi betul. Kata bilangan tingkat yang ada dalam ayat yang kedua ini adalah ke-100. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada bahagian yang paling kamu suka. Apa dia? Quiz. Okey. Sekejap saya bagikan link dia. Hari ni ada 15 je kot soalan. 15 soalan. Okay, boleh semak dekat ruangan chat. Saya ada hantar link yang baru. Okay, kalau boleh guna nama betul. Jangan letak nama Princess Iza. Jangan letak nama yang pelik-pelik. Hari ni kita ada 19 orang. Okay, lagi 6 orang. Kita tunggu sekejap. Firas belum masuk lagi. Firas pergi dekat ruangan chat tu Firas. Ada link. Kamu kena tekan link tu. Ada lagi? Ada. Okey, lagi seorang lagi. Siapa lagi seorang ni? Tak ada masalah internet. Kalau tak ada saya start dia. Okey. Kita mulakan kuis kita. Kakak amat menggemari telur ayam masak apa? Semua, seluruh atau separuh? Okey, masa menjawab telah pun tamat.
Okey, kita tengok dekat sini. Berapa orang yang dapat betul? Oh, 12 orang menjawab separuh masa. Okey. Terima kasih ataupun tahniah saya ucapkan kepada 12 orang ini. Separuh masak. Kalau kamu tengok gambar ni, nampak ni separuh masak. Dia masak tapi dia tak masak betul. Dia separuh masak. Biasanya kalau dekat kedai-kedai kopitiam ada roti, ada telur, ada kopi. Okey. Soalan seterusnya. Pilih jawapan yang sesuai. Ada ratusan, ada beberapa, ada setengah. Okey. Semua dah jawab. Berdasarkan gambar, kamu lihat dekat sini. Tak terkira betul. Ini baru separuh gambar tapi penjodoh kata bilangan yang sesuai kita gunakan dekat sini adalah beberapa helai kertas melayang selepas ditiup angin. Helai ini merupakan penjodoh bilangan untuk kertas. Soalan yang ketiga. Stadium itu penuh sesak dengan penyokong pasukan merah kuning. Dalam keadaan tu sangat ramai. Apa kata bilangan sesuai? Ada 3 pilihan jawapan. Okey, kita lihat. Okey, 9 orang menjawab ribuan. Okey, 10 orang menjawab ribuan. Memang pun kalau daripada gambar, tengok keadaan gambar dia sangat penuh, duduk rapat-rapat. Nampak tak? Sangat ramai. Adakah logik kalau kita pilih jawapan puluhan? Tak logik. Adakah logik kalau saya pilih jawapan ratusan? Lagi tak logik. Sebab dalam gambar, nampak ni, ramai, sesak. Jadi boleh mencecah ribuan. Yang paling banyak, kamu kena pilih yang paling banyak. Okey, soalan lain. Soalan yang kelima. Tengok gambar. Comel je budak tu. Macam kamu masa dekat kindergarten dulu ni. Murid di kelas itu sedang beratur di luar bilik darjah. Okey, 18 orang murid. 18 orang memilih semua. Okey, semua murid di kelas itu sedang beratur di luar bilik darjah. Okey, walaupun seorang yang salah, saya tetap bagi tepukan. Okey, soalan seterusnya. Kakak mendapat tempat dalam pertandingan itu. Tengok gambar, dia tulis nombor apa. Tengok betul-betul. Okey, kakak mendapat tempat kedua dalam pertandingan itu. Tempat kedua, mesti ada ke. Okey. Soalan yang seterusnya. Dr. Kamarul hanya memberi cuti selama hari kepada Anita.
Cepat, lagi 3 orang, lagi 2 orang. Caranya dengan, oh dah habis dah. Okey, kita tengok. Okey, 16 orang memilih 1 hari. Adakah setiap hari kepada Anita? Oh, setiap hari dapat cuti daripada Dr. Kamarul ya? Okey, pertama hari lagi tak logik, tak sesuai kalau kamu letak kat sini. Selama pertama hari. Yang paling sesuai adalah 1, kata bilangan tentu. Kita boleh kira. Okey, seterusnya. Syazwani gemar mengumpulkan jenis stem luar negara. Apa yang sesuai? Ada berbagai, pelbagai, seluruh, segala. Serigala je tak ada. Okey, masih lagi tempat pertama dia. 17 orang menjawab pelbagai. Ada seorang yang tak sempat jawab ni. Sepatutnya 19. 17 orang menjawab pelbagai. Syazwani gemar mengumpul pelbagai jenis stem luar negara. Saya tepukkan sikit. Okey. Soalan seterusnya. Orang penjenayah itu telah berjaya diberkas oleh pihak polis. Apa yang kita patut letak dekat depan sekali? Ada ketiga, tiap-tiap, sesetengah, kedua-dua, yang mana satu paling sesuai? Sepatutnya kena ada gambar baru kamu faham. Tapi terlupa letak gambar. Okey, 12 orang memilih kedua-dua. Okey, saya pun tak faham kenapa pilih ketiga. Ketiga ni dia menang pertandingan ke? Tak sesuai sebab dia bukan menang pertandingan. Ataupun dia bukannya berada ke dalam kedudukan. Tiap-tiap pun tak sesuai. Sesetengah pun tak sesuai. Yang paling sesuai adalah kedua-dua orang penjenayah itu telah berjaya diberkas oleh polis. Kalau tiap-tiap ni bermaksud semua penjenayah yang ada dalam dunia. Takkan polis nak tangkap semua sekali. Belum tentu dapat. Okey. Soalan seterusnya. Tuan Zaidi mendermakan daripada hartanya kepada anak yatim. Sini ada sebahagian, sesetengah, beberapa, ribuan. Yang mana satu? Okey, 8 orang menjawab sebahagian. Yang paling tepat sekali sememangnya adalah sebahagian. Kalau dipilih sesetengah. Sesetengah ni dia macam sikit sangat. Okey, beberapa pun tak sesuai, ribuan pun tak sesuai. Yang paling sesuai sekali adalah sesetengah. Okey, soalan yang ke-10. Sesetengah? Cikgu kata tadi sebahagian. Sebahagian, sorry, saya tak perasan. Selama tahun apa? Ada keempat-empat, keempat, 1/4 tahun pun ada. Yang mana satu? Baru 14 orang. Masa dah nak habis. Okey. Masih lagi dia di tempat pertama.
14 orang memilih jawapan 4. Jawapan yang paling tepat sekali adalah 4 tahun. Kalau keempat-empat, cuba kamu letakkan dekat atas tu. Selama keempat-empat tahun. Tak sesuai. Kalau keempat ni lagilah tak sesuai. Sebab dia bukannya mendapat tempat ataupun dia mendapat menang pertandingan ke apa. Kalau 1/4 tahun, tak ada orang belajar 1/4 tahun. Kalau 1/4 tahun tu berapa bulan je dia belajar? 4 bulan je. Jadi lagilah tak sesuai. Okey, soalan seterusnya. Ekor ikan mati akibat tumpahan minyak di laut. Apa jawapan yang sesuai? Ke 100, beratus-ratus, 1000. Kalau boleh kira apa? Kalau tak boleh kira apa? Cepat, saya dah bagi clue ni. Cikgu banyak yang ikan mati. Dalam gambar tu. Okey, 15 orang memilih beratus-ratus sebab dia tak boleh kira. Kalau ada beribu-ribu, kena pilih yang beribu-ribu, yang paling banyak. Sebab dalam gambar ni, nampak ada banyak ikan. Faham tak? Okey. Kalau guna 1000, tak semestinya 1000. Kamu boleh kira ke ni? Ada banyak ni, adakah tepat 1000? Jawapannya tidak. Kalau ke 100 lagi tak sesuai sebab dia bukannya mendapat tempat ataupun menang pertandingan. Okey, soalan yang ke-12. Pasu antik dari negara China itu berusia kedua, 200, tiap-tiap, kedua-dua, yang mana satu sesuai? Bagus betul Dania dengan dia ni. Kembar 2 orang ni. Okey, 18 orang memilih 200. Siapalah pilih tiap-tiap ni. Mungkin salah tekan kot. Nak pilih lain, tekan lain. Tapi saya tepukkan juga. Okey, 200 tahun. Okay, soalan seterusnya ke-13. Apa yang sesuai? Segala, setengah, sesetengah ataupun masing-masing, yang mana satu sesuai? Cikgu, kenapa bentuk kaki tak wadu kan? Ni je yang saya jumpa. Okey, sesetengah orang tidak suka makan buah rambutan. Kita perlu pilih perkataan sesetengah. Kalau setengah, satu orang tu kita potong 2, itu setengah. Okey, faham tak perkataan setengah tu apa? Kalau setengah sahaja, satu orang manusia tu kita potong 2, itu setengah. Setengah orang tidak suka makan buah rambutan. Habis lagi setengah nak buat apa? Okey. Kalau segala, tak sesuai. Kalau sesetengah, sesuai. Kita gunakan dengan ayat ini. Okey, soalan yang ke-14. Faizal tinggal di tingkat yang di Pangsapuri Sentosa. Tingkat yang ketiga, setiap, setengah, mana satu? Dia ada perkataan yang ni. Apa tadi saya cakap? Kalau ada perkataan yang apa? Ni.
Okey, tingkat yang ketiga. Mesti kita kena guna yang ketiga. Kalau tingkat yang tiga, tingkat apa yang tiga tu? Tingkat yang setengah. Woi, pertama kali saya dengar tingkat yang setengah ni. Ah, Macam mana rupa keadaan bangunan tingkat setengah tu eh? Okey. Soalan yang terakhir sekali. Datuk menanam jenis pokok buah di dusunnya. Setiap ada pelbagai, segala dan setengah. Yang mana satu yang paling sesuai? Okey, 18 orang memilih pelbagai. Dan pelbagai itu merupakan jawapan yang paling sesuai kita gunakan untuk ayat ini. Datuk menanam pelbagai jenis pokok buah di dusunnya. Kalau kamu tengok gambar, ada banyak sampai tak terkira. Jadi nak senang kerja, gunakan kata bilangan pelbagai. Kalau setiap ni macam mana pula? Datuk menanam setiap jenis pokok buah. Woi, banyaknya. Kalau dalam dunia ni ada beribu, takkan Datuk kamu nak tanam beribu pokok buah kat situ? Jadi yang sesuai adalah pelbagai. Kita tamatkan kuis kita. Kita lihat peratusan kamu. Tempat pertama adalah Dia, kedua Dania dan ketiga adalah Ratu Maisa. Okey. Kita lihat dekat sini peratus. Okey, 3 orang ni dapat semua betul. Okey, 100% nampak. Dania, Dia dan juga Ratu. Firas dapat 93% betul. Ada lagi tak? Lepas itu barulah ada Iza dan juga Akila. Okey, lepas tu ada Damia 86% dan okey, kita akan berpindah ke bahagian buku aktiviti. Muka surat 76. Okay. Muka surat 76. Sediakan pensel untuk menulis. Terus tulis jawapan. Senang. Kita bincang sama-sama. Okey, dah sedia saya mulakan. Saranya dah boleh kita mulakan saranya. Muka surat 76. Okey, jadi mari kita mulakan dengan pertama sekali kita baca arahan. Okay, arahan di sini adalah lengkapkan ayat dengan kata bilangan berdasarkan gambar. Dia kata dekat sini mesti berdasarkan gambar. Saya tukarkan warna dia jadi warna pink ni. Okey, mesti berdasarkan gambar. Sebab itu dia bagi gambar. Susah payah dia lukiskan gambar untuk kamu. Okey. Sekarang ini bermula daripada Imran sampai ke Senian. Saya nak dengar suara Dia. Silakan Dia. Imran, Impian dan Kiran membantu Cikgu Suhaila di bilik pendidikan kesenian. Okey, terima kasih Dia. Okey, soal ayat yang seterusnya saya nak minta daripada mereka sampailah sama-sama. Annabelle, silakan Annabelle. Mereka mengemas dan mengira
Menggila pagi alatan bersama-sama. Okey, terima kasih Annabel. Okey, sekarang Music ini box. daripada Kiran sampai Almari, Firas Nur Elviana. Silakan. Kiran membantu Imran mengeluarkan alatan daripada almari. Okey, terima kasih. Sekarang ini daripada dia sampai kad Manila, Sofia Irdina. Silakan Sofia Irdina, daripada dia sampai kad Manila ni. Dia mengeluarkan batang berus lukisan dan gulung kad Manila. Okey, apa jawapan dekat tengah ni Sofia? Tengok gambar. Sesetengah, tengok gambar. Berus lukisan tu dekat sini. Dia pegang berus lukisan. Kad Manila yang ini. Kad Manila yang dia pegang ni. Ada berapa? Cikgu, Okey, saya nak cuba. okay, Merusri cuba yang batang berus lukisan dulu. Dia mengeluarkan beberapa batang berus lukisan dan 2 gulung kad Manila. Okey, terima kasih atas cadangan kamu. Silakan Akila. Akila Farzana, silakan. Kamu baca tadi. Kamu nak cuba baca tadi kan yang ini? Dia mengeluarkan beberapa batang berus lukisan dan 2 gulung kad Manila. Okey, terima kasih. Ada sesiapa lagi nak cuba? Ada Bel nak cuba? Tak nak? Okey, cuba. Dia mengeluarkan Dia mengeluarkan 5 batang berus lukisan dan 2 gulung kad Manila. Okey, terima kasih. Annabel kata 5 batang sebab Annabel kira satu-satu. Okey. Ada lagi? Tak ada lagi? Okey. Jadi sekarang kita akan cuba semak jawapan kamu bersama-sama. Okey. Kalau kamu lihat dalam gambar, ini berus lukisan. Betul? Ada lagi tak dalam gambar ni berus lukisan yang lain? Ada lagi tak? Tak ada. Jadi, yang di tangan Imran itu cuma ada 5 batang berus lukisan. Jadi, dekat sini adalah 5 batang berus lukisan. Okey. Selepas berus lukisan, kita cari kad Manila yang bergulung. Ada berapa dalam gambar tu semua sekali? 2. Hanya ada 2 sebab dalam gambar ni tak ada lagi kad Manila yang bergulung yang lain, betul? Jadi dekat sini dan 2 gulung kad Manila. Okey, selesai bahagian yang ini. Sekarang ini bermula daripada yang tempat kosong ni sampailah berwarna kuning. Silakan Evangeline. 2 gulung kad Manila itu berwarna kuning. Okey, 2 gulung kad Manila itu berwarna kuning. Okey, terima kasih. Ada lagi sesiapa nak cuba? Kedua-dua gulung kad Manila itu berwarna kuning. Okey, Meru kata kedua-dua. Okey, Syarfani silakan. Tak mau pula. Tadi buka mic. Okey. Yang paling tepat tadi sekali adalah jawapan daripada Meru. Kedua-dua.
Okey, huruf besar. Kedua, 2. Gulung kad Manila itu berwarna kuning. Okay, selepas ni Jadrina Okay, daripada selepas sampai atas meja, silakan Jadrina. Selepas itu Imran mencatat jumlah alatan yang diletakkan di atas meja. Okey, terima kasih. Sekarang saya nak dengar. Alamak, Ratu dah tak ada. Ratu, bacakan saya daripada Imran, lepas tu carikan jawapan dia sampai yang habis ni. Telah habis. Silakan. Imran mendapati yang ini. Imam mendapati beberapa kotak kertas lukisan telah habis. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat dalam gambar ini, ada lagi tak kotak kertas lukisan? Dalam gambar ni pun tak jelas. Saya pun tak tahu ni apa. Okey. Jadi, kita boleh gunakan beberapa kotak kertas lukisan. Beberapa. Okey. Selesai? Yang seterusnya, daripada warna air sampai botol, saya nak dengar jawapan daripada Sofia Irdina. Dari mana cikgu? Daripada warna air sampai botol. Warna air pula hanya tinggal 2 botol. Okey, Sofia Irdina kata 2. Ada sesiapa lagi nak cuba? Aimi nak cuba, Aimi? Ngantuk Aimi Cikgu, saya salah. 3. 3. Okey. Siapa tadi nak cuba tadi? Akila, silakan Akila. Warna air pula hanya tinggal 2 kotak. Macam salah tu. 3 botol. Okey, warna air pula hanya tinggal 3 botol. Okey, kalau kamu lihat dalam gambar, yang atas meja ni adalah warna air. Okey, ada lagi tak gambar warna air yang lain? Tak ada. Tak ada. Ada. Mana? Tak ada. Tak ada. Cuma ada 3 botol sahaja. Sebab yang lain ni dia tak labelkan. Jadi kita tak tahu ini apa. Jadi yang apa yang kita nampak kita tulis. Hanya tinggal 3 botol. Okey, baik. Yang seterusnya, daripada tempat kosong ini sampai merah. Senang je ni. Siapa nak cuba? Orang lain pula. Firas? Gam ada. Silakan Firas. Yang ini apa jawapan dia? Itu saya. Cat botol. Sekejap.
Tadi baru kita buat tadi. 3 botol berwarna merah. 3 botol berwarna merah. Kamu pasti? Okay, silakan Evangeline. Tiga botol Saya nak. Okay, Itu Evangeline saya. kata ketiga-tiga botol berwarna Itu merah. saya Okay, nak. silakan. Sekejap Syarvani, Saya silakan nak. Syarvani. Saya. 4 botol berwarna merah. 4 botol berwarna merah. Okay, silakan Annabelle. Ketiga. Annabelle kata ketiga-tiga. Okey, sebenarnya kalau dekat atas ni kamu dah tetapkan sebagai 3 botol, jadi dekat bawah ni pun mestilah ketiga-tiga. Okey. Terima kasih atas cadangan jawapan kamu semua. Sekarang ini saya nak dengar Kasih baca daripada Likiang sampai botol gam. Likian mengira bilangan botol gam. Okey, terima kasih. Okey, Ratu dah baca belum tadi? Ratu dah baca orang lain pula. Iza Sofia. Saya. Oh, Dalili belum. Okey, Dalili daripada dia sampai yang habis ni. Yang telah habis. Dia mendapati hanya 4 botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Okey, terima kasih Dalili. Silakan Iza. Cikgu Suhaila gembira Belum. Kita masih lagi dekat dia ni. Dia mendapati hanya 4 botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Okey, terima kasih. Nur Erina Damian nak cuba? Nak Okey, silakan. baca yang mana? Yang dia mendapati ni. Yang ini. Dia mendapati hanya lima botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Okey, terima kasih Nur Erina Cikgu, saya Damian. nak cuba. Okey, silakan Meru. Dia mendapati hanya 3 botol yang tinggal kerana sebotol telah habis. Okey, terima kasih atas respon kamu semua. Kita lihat gambar. Okey, dalam gambar atas meja ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia pegang 1, semua sekali ada 5. Tetapi dia kata yang dipegang ni dah habis. 1 dah habis. Jadi kita tak boleh kira yang ini lagi dah. Jadi yang tinggal berapa? 4. Ya, 4. Jadi jawapan dekat sini adalah 4. Okey. Kakak tolong kak. Siapa lagi? Khairin ada? Khairin tak ada hari ni. Siapa lagi nak baca? Aimi belum baca lagi Aimi. Aimi bacakan saya daripada Cikgu Suhaila sampai bekerjasama. Silakan. Cikgu Suhaila gembira melihat saling bekerjasama. Ada benda tertinggal tadi lagi sekali. Cikgu Suhaila.
Cikgu Suhaila gembira melihat mereka saling bekerjasama. Okey, baru betul. Tadi kamu tertinggal mereka ni tadi. Okey, terima kasih Aimi. Sekarang ini saya nak dengar suara daripada Dania. Silakan Dania. Daripada walaupun sampai habis sekali. Walaupun Berbeza. berbeza agama dan budaya, tetapi mereka sentiasa bertoleransi semasa melakukan tugasan. Okey, terima kasih Dania. Okey, semua dah cuba menjawab, semua dah cuba membaca. Saya dah dengar semua suara daripada kamu pada hari ini. Okey, untuk tugasan kamu, kamu dah cuba jawab. Kalau kamu tertinggal, lepas ni kamu lihat semula video rakaman yang saya akan hantarkan dalam grup WhatsApp ataupun dalam Google Classroom. Okey, tugasan kamu macam biasa, senang aja. Okey, minta bantuan mak atau ayah kamu ambil gambar muka surat 76, ambil gambar cantik-cantik. Lepas tu hantar dalam Google Form yang saya akan berikan nanti. Okey, saya akan berikan dalam WhatsApp nanti. Kejap saya buka kalau ada. Sebab ada yang baru masuk ni. Dia Cikgu tak faham. hantar kat mana? Dalam Google Form, nanti saya hantar dalam grup. Google Form. Okey. Sekejap saya bukakan Cikgu Cikgu, Ya. kenapa hari tu cikgu kata 75 dengan 76? Ya ke? Saya salah sebut kot. Okey. Ini tugasan kamu hari ni. Okey, tadi yang nombor 1 ni kamu dah buat. Okey, yang nombor 2 ni belum buat lagi. Ini salah hantar ni. Okey. Ini link dia. Okey, ini adalah link dia. Jadi saya nak tekan ni. Copy dan tekan. Okey, kejap. Saya nak tutup dulu saya punya pointer option ni. Okey, dan tekan ini. Dia akan bukakan Google Form. Macam ni. Nanti kamu pilih nama kamu. Kalau tak ada email, kamu letaklah huruf apa-apa pun. Janji isi sesuatu di situ. Nanti saya akan letakkan dekat sini. Ini kata bantu. Kata bilangan saya belum masukkan lagi. Nanti kamu pilih kata bilangan. Tarikh hari ini adalah 1 Julai. Okay, contoh saya letak nama. Katakanlah yang nak hantar hari ini adalah Ratu. Ratu nak hantar. Okey. Nanti pilihlah satu. Ini contoh. Lepas tu masukkan gambar. Kalau ada sekeping gambar saja, masukkan dekat gambar 1. Kalau ada 2 keping, masukkan gambar 1 dan gambar 2. Lepas tu tekan submit. Itu sahaja. Senang aja. Jawapan kita dah bincang betul. Ambil gambar, hantar je supaya saya dapat simpan rekod kamu buat kerja. Okey? Okey, apa yang kita belajar hari ini? Kata bilangan. Kata bilangan. Ada berapa kata bilangan? Mana? Ada 6 kata. Ada 6 kata bilangan. Okey. Terima kasih atas kerjasama kamu dan juga perhatian kamu sepanjang kelas ini. Ada apa-apa soalan tak nak tanya dekat saya? Cikgu. Mana cikgu? Okey, sekejap. Saya nak dengar soalan Dalili dulu. Silakan Dalili. Apa dia soalan dia? Mana dia tanya soalan? Okey. Para Sofian nak tanya apa? Farah. Hari Selasa cikgu kata siapa join kelas kita hari Khamis. Nantilah. Okey. Hari Isnin, minggu depan, kelas kita pukul 9.40 pagi. Okey, hari Isnin minggu depan kelas kita pukul 9.40 pagi. Dan kita akan jumpa lagi sekali pada minggu depan dan saya akan tamatkan kelas hari ini pada pukul 9.30 pagi. Okey, ada soalan lagi sebelum saya letak? Tak ada. Okey, tak ada. Seronok tak kelas hari ini? Seronok. Okey, minggu depan tu kita akan cikgu. apa dia?
buat suara burung gagak. Burung gagak. Yang ini. Okey. Jadi saya akan tamatkan kelas kita pada jam 9.30 dan kita akan jumpa pada minggu hadapan 5 Julai pukul 9.40 pagi. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hai semua. Bye.